Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Wa thabbit aqdamana wa tammim taqsirana ya rabbana rabbal alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sama-sama dalam membaca surah Tabarak. Dan hari ini kita bincangkan ayat kedua daripada surah Tabarak, iaitu qauluhu subhanahu wa ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa huwal azizul ghafur. Dan inilah penghujung kepada ayat allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jadi setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan perbuatan ini ialah khalaqal mauta wal hayata, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan beberapa nama untuk memperkenalkan dirinya, dan nama tersebut dia bersesuaian dengan perbuatan yang dinyatakan sebelumnya. Jadi kita dah bincangkan bahawa khalaqal mauta dia merujuk kepada mencipta kematian. Jadi apabila kita dah maklum kita diuji dengan roh ataupun dengan hati yang mati, jadi kita pertama sekali dituntut dengan umur yang Allah Ta'ala beri kepada kita ni untuk menghidupkan hati tersebut. Jadi untuk kita tadi menghidupkan hati, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan satu nama, iaitu lafaz Al-Aziz. Jadi lafaz Al-Aziz dari segi bahasa, maksudnya kalau kita buka dalam kamus-kamus, seperti dinyatakan dalam kamus ni, al-ma'na fil lughati al-izzatu asyiddatu wal quwwah wa ma dhahahuma min ghalabatin wa qahrin. Jadi kalau lafaz aziz, dia mempunyai makna kekuatan, kegagahan. Jadi apabila kita menyebut lafaz aziz, di situ dia ada dua makna nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama ialah Al-Qawi. Maksudnya salah satu nama Allah yang kita tahu ialah Al-Qawi. Dan satu lagi namanya Al-Qahhar. Jadi kalau kita sebut Al-Qawi saja, dia tak termasuk di bawahnya Al-Qahhar. Qawi maksudnya yang maha kuat. Al-Qahhar maksudnya yang mengalahkan, yang gagah, yang urusannya tidak tertolak, tidak boleh ditangkis, ditolak oleh sesiapa pun. Jadi lafaz aziz dia merujuk kepada gabungan kekuatan Al-Qawi dan Al-Qahhar yang maha gagah. Jadi kenapakah Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan namanya Al-Aziz? Jadi Aziz ni daripada satu sudut dia ialah nama yang amat menakutkan. Kan maksud nama yang merujuk kepada kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam melaksanakan apa saja kehendaknya ketika dia tadi murka, ataupun ketika dia tadi ingin menzahirkan kegerunannya. Jadi lafaz aziz dia merujuk pertama sekali kepada al-maut. Maknanya lafaz al-maut, kematian. Macam manakah cara Allah Ta'ala nak menzahirkan dia tadi maha
kuat, bagaimanakah Allah Subhanahu Wa Taala nak menzahirkan dia tadi maha gagah perkasa? Salah satu caranya ialah dengan mematikan seseorang. Maksud apabila kita melihat seseorang mati maksudnya tercabut nyawa, maka di situ terzahirlah nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Aziz. Maknanya Allah Taala ni maha berkuasa. Apabila dia inginkan seseorang tadi mati, orang tadi tak dapat mengelak, walaupun sesaat ke depan, walaupun sesaat ke belakang. Dan sekiranya apabila Allah Ta'ala inginkan seseorang tadi mati, sekiranya satu dunia ingin merawatnya, menyekat kematian tersebut, maka tidak dapat dihalang. Jadi itu pengajaran daripada lafaz Al-Aziz. Maksudnya dia, lafaz Aziz ni, dialah nama Allah Subhanahu Wa Taala yang menggerunkan, yang menakutkan. Jadi dia merujuk kepada lafaz Al-Maut. Dan dalam masa yang sama, lafaz Aziz tu juga, dia merujuk kepada lafaz Al-Hayat. Kerana kita dah bincang, Al-Hayat dia merujuk kepada menghidupkan hati tadi. Maksud kita dah maklum bahawa jasad kita sememangnya hidup. Jadi kita ni dituntut apabila kita telah balik untuk kita tadi menghidupkan hati. Jadi untuk menghidupkan hati ni, kalau syaitan dia akan datang membisikkan kepada kita, ini perkara-perkara batin seperti menghidupkan hati ataupun menghidupkan rohani. Perkara ni dia akan was-waskan kepada manusia bahawa perkara tersebut di luar kemampuan, ataupun perkara tersebut ialah perkara yang hampir mustahil, ataupun perkara tersebut Allah tak akan buat kepada kamu. Jadi itulah bisikan dan was-was syaitan. Maksudnya dia melemahkan semangat manusia. Maksudnya kita maklum, apabila kita dituntut ihdinas siratal mustaqim, kita dituntut untuk berjalan di atas titian sirat 100 km untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita membaca sejarah, kita baca sejarah ulama zaman dulu kan berjaya mencapai kepada ma'rifatullah, berjaya mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, dikurniakan dengan pelbagai keramat. Dan apabila kita baca nabi-nabi dan rasul, kan mereka mempunyai ibadat yang amat tinggi, berjaya melepasi semua ujian-ujian yang Allah Taala zahirkan pada mereka. Jadi akan datang syaitan, dia akan meletakkan satu rasa lemah semangat. Maksudnya kamu orang yang lemah, kan, kamu takkan boleh buat, kamu takkan berjaya. Kalau kamu buat pun kamu takkan dapat. Jadi untuk menangkis bisikan dan tipu daya syaitan dari, maka Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan namanya Al-Aziz. Aziz tu bermaksud Allah Maha berkuasa untuk menghidupkan hati kamu. Maksud jangan sekali-kali kita terpedaya dan jangan sekali-kali kita tertipu dengan syaitan yang mewas-waskan, yang mengatakan bahawa ini amalan, ibadat agama Islam ni ialah agama yang susah. Ataupun kalau kamu buat pun kamu takkan berjaya. Ataupun kalau kamu buat pun kamu takkan dapat hasilnya. Jadi hendaklah kita tadi menepis was-was tersebut dengan kita beriktikad Allah Ta'ala Maha Aziz. Allah Ta'ala Maha berkuasa untuk memindahkan daku kan, daripada keadaan yang penuh dengan maksiat, daripada keadaan yang penuh dengan dosa, untuk menjadikan daku orang yang soleh. Dan Allah Maha berkuasa untuk memindahkan hatiku yang mati, kan, hatiku yang tidur ni, kepada hati yang hidup. Sebab tu dalam hikam Ibnu Athaillah dia bagi tahu, jangan sekali-kali kamu meninggalkan berzikir kerana kamu tidak hadir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya setengah orang apabila dia mula beribadat, dia buat sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, dia rasa tak ada kesan pun, ataupun sama saja. Jadi dia terus datangkan dalam dirinya bahawa ibadat ni tadi takkan diterima, ataupun Allah Ta'ala takkan buat sesuatu kepadanya. Jadi dia akan tinggalkan amalan tersebut. Jadi Ibnu Athaillah berkata, jangan kamu meninggalkan berzikir kerana kamu tidak hadir bersama-sama Allah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa untuk memindahkan kamu daripada keadaan zikir dengan hati yang lalai kepada zikir dalam keadaan hati yang bangkit. Maksud keadaan kedua yang diisahkan sebagai yaqazah, mana hati yang tidur, kan, hati yang mati tadi tu dihidupkan oleh Allah, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan selepas Allah telah bangkit tadi, Allah telah maha berkuasa juga untuk memindahkan hati yang telah bangkit kepada hati yang hadir bersama-sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah telah maha berkuasa setelah itu untuk memindahkan hati yang telah hadir bersama-sama Allah untuk gaib daripada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setelah Ibnu Athaillah bincangkan keempat-empat tingkatan perjalanan kepada Allah, dia kata wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Perkara tersebut tidak susah walaupun sedikit kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud jangan sekali-kali kita letak dalam diri kita, oh ni aku tak boleh buat. Oh ni amalan ni susah, aku tak boleh buat. Ataupun ini orang zaman dulu bolehlah kan, zaman dulu tak ada kesusahan, tak ada gangguan, tak ada TV, tak ada telefon, tak ada internet. Jadi kita dah hukumkan ke atas diri kita bahawa kita tak boleh. Jadi dalam ayat ni nak bagi tahu Allah tadi Al-Aziz. Sebagaimana dia tadi Aziz 1000 tahun dulu kan, di zaman Imam Syekh Abdul Qadir Jalani, Imam Ghazali, Imam Syafi'i. Sekarang pun nama Allah Subhanahu Wa Taala tetaplah namanya Aziz. Dia maha berkuasa untuk mengurniakan kepada kita hati yang bangkit, kan, hati yang hadir, hati yang gaib daripada segala selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu makna kedua yang dapat kita ambil daripada Aziz tadi. Pertamanya Aziz tadi merujuk kepada Allah Maha Berkuasa. Allah Maha Berkuasa mematikan seseorang. Allah menzahirkan kegerunannya dengan menurunkan bala bencana kepada manusia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga bersifat dengan Aziz daripada sudut Maha Berkuasa. Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghidupkan hati kamu yang mati. Jadi jangan sekali-kali kita menganggap agama Islam ni bukan untuk kita. Islam, iman dan ihsan tadi bukan untuk kita. Sekiranya bukan untuk kita, maknanya untuk siapa lagi agama Islam tadi? Dan maksudnya agama Islam ni diturunkan kepada semua manusia dan jin, lelaki dan perempuan, sama ada Arab ataupun ajam seperti kita. Dan apabila Allah Ta'ala bagi tahu namanya Aziz, maka kita jangan risau. Tugasan kita ialah melaksanakan arahan. Apabila kita buat arahan tersebut, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan menghidupkan hati seseorang. Lepas itu satu lagi makna Aziz yang dinyatakan di dalam kitab. Maksud dengan saya ini ada satu kitab iaitu Syarah Asma'ul Husna yang ditulis oleh Imam Al-Baydawi radhiyallahu anhu. Jadi dalam Syarah Asma'ul Husna ni, Imam Baydawi dia akan membawa satu nama, dia akan syarahkan 99 nama Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Dan apabila dia dah bincangkan nama Aziz daripada sudut yang kita bincangkan tadi, lepas tu dia bincang pula lafaz Aziz tadi sekiranya nak dizahirkan kepada manusia. Maksudnya kita maklum Aziz apabila disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia membawa makna Tuhan yang maha kuat, kan, Tuhan yang maha gagah, Tuhan yang tidak boleh ditandingi, yang tidak boleh ditolak segala kehendaknya. Tapi dia kata juga apabila kita bincangkan lafaz Aziz, penzahiran nama Aziz tersebut pada manusia, maka dinyatakan di sini Al-Azizu minal ibad. Maksudnya orang yang disifatkan dengan Aziz minal ibad dari kalangan manusia, huwallazi yahtaju ilaihil khalqu, ialah orang yang makhluk memerlukan kepadanya, fi ahammi umurihim, pada urusan mereka yang paling penting sekali, nahwu al-hayati al-ukhrawiyyati was-sa'adatil abadiyah, seperti kehidupan akhirat dan kebahagiaan yang abadi. Maksudnya Aziz, jika nama tersebut dipakaikan kepada manusia, siapakah manusia yang bersifat dengan Aziz tadi? Siapakah manusia yang digelar sebagai Aziz? Maka dinyatakan di sini manusia yang Aziz ialah manusia yang amat diperlukan oleh makhluk untuk kebahagiaan akhirat dan kebahagiaan yang kekal abadi. Jadi siapakah Aziz yang kita nak faham tadi? Maka dia kata wa hadhihi rutbatul anbiya'il kiram. Maka ini ialah martabat nabi-nabi yang amat mulia, alaihim afdalus salatu wassalam. Jadi sekarang ni kita dah boleh maklum Allah Ta'ala menyatakan dalam Quran, falillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Maksud sifat al-izzah tadi, keagungan, lillahi bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
Kemudian lafaz Al-Aziz tu juga, Al-Izzah tadi tu, keagungan dipindahkan kepada Rasulnya, Nabi Muhammad SAW, maka Nabi juga digelar sebagai Azizun walil mu'minin, dan kepada orang-orang yang beriman. Tadi dinyatakan di sini, Aziz dari kalangan manusia ialah Nabi-Nabi dan Rasul. Maksudnya orang yang untuk kita tadi mengambil daripadanya Al-Hayat. Maksudnya memang kalau di Baydawi nyatakan di sini, orang yang kita ambil daripadanya Al-Hayat Al-Ukhrawiyah, kehidupan akhirat. Maksudnya kehidupan batin. Macam tadi kita dah bincang, apabila Allah kata Allazi khalaqal mauta wal hayata, Allah Ta'ala menciptakan kematian dan kehidupan. Kemudian di akhir, Allah Ta'ala menyebut satu nama Al-Aziz. Tadi apabila kita bincang makna ketiga, makna pertama Aziz, yang kedua ni kita pakaikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makna Aziz yang ketiga, apabila makna tadi difahami pada manusia, maka Aziz yang difahami pada manusia ni ialah tempat untuk kita tadi menghidupkan hati tadi. Satu Qadhi Baydawi kata, Aziz dari kalangan manusia ialah orang yang sangat diperlukan, ialah manusia yang paling diperlukan untuk al-hayat al-ukhrawiyah, kehidupan akhirat. Maksudnya kehidupan batin manusia, was-sa'adatil abadiyah, dan kebahagiaan yang abadi. Jadi sekiranya kita nakkan hati yang hidup, maka kita perlu mencari Al-Aziz dari kalangan manusia. Sekiranya kita nakkan kebahagiaan jasmani dan rohani, keseronokan di dunia dan di akhirat, maka kita perlu mencari Al-Aziz dari kalangan manusia. Jadi siapakah Al-Aziz dari kalangan manusia? Hadhihi rutbatul anbiya'il kiram. Ini adalah martabat Nabi-Nabi yang amat mulia, alaihim afdalus salatu wassalam. Ke atas mereka lah sebaik-baik selawat dan salam. Lepas tu Qadhi Baydawi juga mengata, wa yusyarikuhum fihi man yatafarradu bil qurbi min darajatihim minal ulama'il warisin. Dan bersama-sama dengan, maksudnya orang yang bersama-sama dengan martabat Nabi-Nabi dan Rasul tersebut, yang dekat dengan martabat Nabi-Nabi dan Rasul, iaitu al-ulama'il warisin, ulama-ulama yang menjadi pewaris Nabi Muhammad SAW. Maksudnya peringkat tertinggi yang dihukumkan sebagai Al-Aziz dari kalangan manusia ialah Al-Anbiya'ul Kiram. Kemudian setelah Anbiya'ul Kiram, peringkat yang bawah dia yang paling dekat dengan darjat Nabi-Nabi dan Rasul ialah Al-Ulama'ul Warisun, ulama-ulama pewaris Nabi dan Rasul. Jadi kita dah maklum tadi, sekiranya kita inginkan Al-Hayat Al-Ukhrawiyah, kehidupan akhirat, kehidupan hati kita, maka sekiranya kita hidup di zaman Nabi-Nabi dan Rasul, maka kita perlu duduk bersama Nabi Muhammad SAW. Sekiranya kita hidup di zaman Nabi Musa, kita perlu duduk dengan Nabi Musa, bersama-sama dengan Nabi mereka. Tetapi sekarang ni apabila telah wafat Nabi Muhammad SAW, maka Qadhi Baydawi menyatakan, wa yusyarikuhum fihi, dan berkongsi pada memberikan kehidupan rohani dan memberikan kebahagiaan yang abadi al-ulama'ul warisun, ulama-ulama pewaris Nabi Muhammad SAW. Dari itu jawapan kepada al-hayat tadi. Maksud setelah Allah bagi tahu aku mencipta kematian, itu semua orang maklum kan. Tapi bila Allah kata aku juga mencipta kehidupan, jadi timbul persoalan di dalam diri kita. Kehidupan rohani tadi, maksudnya jasad kita ni dah hidup kan, kita tak payah cari dah kehidupan jasad tadi, sememangnya kita dah hidup. Tapi kehidupan hati tadi, di manakah kita nak mencari kehidupan tersebut? Maka kehidupan tadi diwujud pada kalimat Al-Aziz kan. Al-Aziz maksudnya penzahiran nama Allah Al-Aziz pada makhluknya. Maksud Aziz ialah sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam masa yang sama Allah Taala menzahirkan nama tersebut pada manusia. Dan manusia yang memegang nama Al-Aziz tadi ialah Nabi-Nabi dan Rasul dan Al-Ulama'ul Warithun. Jadi itulah tuntutan ke atas kita untuk mencari dan untuk berguru dan untuk bersahabat dengan ulama-ulama pewaris Nabi Muhammad SAW, agar kita tadi dikurniakan dengan al-hayat al-ukhrawiyah, kehidupan akhirat, iaitu kehidupan hati, kehidupan jasman, kehidupan rohani, was-sa'adatal abadiyah, dan kebahagiaan yang selama-lamanya. Jadi kebahagiaan inilah yang
amat penting yang diistilahkan sebagai al-jannah, syurga. Dari itu makna yang boleh kita bincangkan daripada lafaz al-aziz. Jadi kita dapat daripada situ 3 makna lah. Pertama, al-aziz merujuk kepada Allah menzahirkan keagungannya, kekuatannya dengan mencipta kematian. Maksudnya tercabut nyawa, kan, mati seseorang yang tidak boleh ditolak dan ditepis. Seperti aziz yang kedua, kan, merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala maha berkuasa untuk menghidupkan hati kita. Maha berkuasa untuk memindahkan kita daripada serendah-rendah darjat kepada setinggi-tinggi darjat, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi jangan sekali-kali kita putus asa dengan bisikan syaitan dan seumpamanya. Dan lafaz aziz juga dia merujuk kepada tempat untuk kita tadi mencari al-hayat. Macam mana kita nak menghidupkan hati tadi, maka kita carilah al-aziz dari kalangan manusia. Dan sememangnya aziz tadi ada dari kalangan manusia, sebab Allah Ta'ala beritahu falillahil izzatu walirasulihi walilmu'minin. Sifat al-izzah tadi ada pada Allah, ada pada Rasul. Rasul yang macam Qadi Bedawi kata tadi, al-anbiya'ul kiram, dan pada wal mu'minin. Dan mu'minin apabila disyarahkan di sini dia menjadi al-ulama'ul warithun. Dan terakhir sekali ialah lafaz al-ghafur, yang maknanya pengampun. Jadi pengampun, kita maklumlah maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala amat mengampunkan manusia, kan, walaupun sebanyak mana dosa yang kita pernah buat, kan, walaupun sebanyak mana kekurangan kita, kan, berapa panjang umur yang telah kita bazirkan, kan, lalai seumpamanya, Allah Ta'ala maha pengampun. Jadi lafaz al-ghafur tadi dia nak merujuk kepada pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kematian hati kita yang berpanjangan. Maksudnya, walaupun kita sekarang ni dah rasa, saya ni dah berapa lama ni Ustaz, maksudnya hati saya tak hidup. Maksudnya, adakah saya ni masih lagi layak, kan, ataupun ini dah satu dosa yang amat panjang, kan, dosa yang dah berlaluan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Jadi, yang dituntut kepada kita, kan, maksudnya Allah Ta'ala nak bagi tahu, kamu jangan risau. Kan, maksudnya kalau contohnya sesaat sebelum kamu tadi nak mati, kan, sesaat sebelum kita tadi nak mati, kita dikurniakan dengan al-hayat. Maksudnya kita dikurniakan dengan hati yang hidup, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan semua kematian hati tersebut daripada kita tadi balik sampailah sesaat sebelum kita tadi mati menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita kena maklum, mati ialah satu dosa. Apa makna mati tadi dosa? Maknanya apabila hati kita mati, tiap-tiap hari kita hantar bangkai kepada raja. Tiap-tiap hari kita hantar bunga mati kepada raja. Kan, tiap-tiap hari kita hantar binatang, ternakan yang dah mati, bangkai tu, tiap-tiap hari hantar kepada bangkai kepada raja. Kan, 50 tahun dah hantar bangkai tersebut. Kan, 50 tahun amalan kita yang mati itulah yang kita hadapkan tiap-tiap hari. Semayang yang mati itu yang kita hadapkan kepada Allah. Jadi memberi satu yang mati kepada raja itulah satu dosa. Kan, itulah satu yang boleh membawa kemurkaan kepada raja tersebut. Tapi apabila Allah Ta'ala nyatakan dalam awal Tabarak ni, walaupun berpanjangan dosa tu dah kita buat, kan, berpuluh tahun hati kita tak hidup, tapi kita jangan risau. Kamu usahalah juga. Dan sekiranya kamu tadi betul-betul berusaha, sehingga kan aku kurniakan kepada kamu al-hayat tadi, maka aku akan zahirkan namaku al-ghafur. Aku akan zahirkan nama aku pengampun tadi. Aku akan ampunkan ke semua dosa-dosa yang telah lalu. Dan aku tak pandang pun, kan, semua apa saja amalan mati yang kamu hantar ni semua aku tepis. Aku cuma nak tengok amalan yang hidup ni saja. Kan, kalau kamu dapat hantar satu saja amalan yang hidup, 2 rakaat saja amalan yang hidup, maka aku terima dan aku amat gembira. Kan, kerana kamu berjaya buat satu amalan. Maksudnya memang umur kita panjang, tapi kalau kita boleh hantar ibadat setiap hari, ibadat yang agung, itu ialah martabat Nabi-Nabi dan Rasul. Kan, Nabi-Nabi Rasul tiap-tiap hari amalannya naik seperti amalan seluruh umat manusia. Tapi kita manusia yang lemah ni, hamba Allah yang berdosa ni, kalau dalam seumur hidup kita dapat hantar satu saja amalan pun dah cukup bersyukur dah. Jadi apabila Allah Ta'ala nak memberitahu, aku tak kisah semua dosa yang kamu dah buat, kan, semua kurniaan salah yang kamu dah buat ni, aku tak kisah, aku akan ampunkan. Jadi kamu jangan putus asa dan kamu jangan risau.
kamu usahalah untuk menghidupkan hati tersebut. Kerana kematian hati ialah satu dosa. Dan menghidupkan hati tadi ialah tuntutan ke atas umat Islam. Jadi itulah faedah apabila Allah Ta'ala menutup ayat tersebut dengan Wahuwal Azizul Ghafur. Dan moga-moga kita dapat memahami dan kita dapat menghayati lafaz Al-Aziz dan lafaz Al-Ghafur tersebut. Wallahu Ta'ala alam. Cuma satu lagi lafaz Al-Aziz ni, kalau disebabkan Aziz tadi maksudnya tidak terkalah. Kan disebabkan Aziz tadi tu dia ialah yang tersangat kuat, maka dia tadi sukar untuk dijumpai. Boleh tak? Jadi dia ada satu makna yang tersirat atau makna rentetan. Rentetan daripada Aziz yang maha kuat, yang maha amat sukar dikalahkan. Jadi disebabkan dua sifat tadi, dia keluar satu sifat lain, maksudnya dia amat sukar dijumpai. Maknanya sesuatu yang mempunyai sifat aziz ni, dia amat sukar dijumpai. Jadi sebab itulah dalam, kalau kita membaca tafsir kepada lafaz aziz, ulama akan tafsirkan dia dua. Satu aziz dengan makna yang maha gagah, yang maha kuat. Lepas tu satu lagi dia kata, al-aziz yang jarang wujud. Maksudnya azza wujuduhu, sesuatu yang amat sukar dijumpai kewujudannya. Jadi kedua-dua ni sifat ni, itulah makna yang kita boleh fahami daripada lafaz aziz. Jadi macam kita dah bincang tadi, ulama-ulama pewaris Nabi tadi, mereka dikurniakan dengan makna aziz. Kan maksudnya mereka tadi adalah makhluk yang dikurniakan dengan kekuatan daripada Allah, kekuatan keimanan yang tinggi, kan, kekuatan semangat yang tinggi, kekuatan amalan yang tinggi. Itu makna pertama aziz. Tapi dalam masa yang sama, disebabkan aziz ni ada dua kefahaman, mereka tu juga mempunyai sifat azza wujuduhu. Maksudnya orang yang amat susah untuk dijumpai. Maksudnya orang yang amat sedikit dari kalangan manusia. Kan maksudnya bilangan mereka dari kalangan manusia amat sedikit. Disebabkan mereka tadi sedikit, maka amat susah dijumpai. Jadi lafaz aziz tadi, di samping dia disebabkan dia tadi amat kuat, tidak terkalah, maka sifat tersebut, satu-satu manusia yang mempunyai sifat tersebut amat jarang. Maka disebabkan amat jarang tadi, aziz membawa makna kedua, iaitu sesuatu yang amat sukar dijumpai. Dan itu sememangnya lah sifat. Kerana ulama-ulama pewaris Allah SWT, pewaris Nabi Muhammad, bilangan mereka amat sedikit dan mereka tadi sukar dijumpai. Lebih-lebih lagi di zaman, akhir zaman apabila manusia mula mengingkari kewujudan mereka dan apabila manusia sudah mementingkan dunia, tidak lagi mementingkan rohani dan hatinya. Jadi sebagai Allah Ta'ala, sebagai tanda dia tadi memelihara kekasih-kekasih ni, maka Allah Ta'ala sembunyikan daripada pandangan-pandangan makhluk yang jahat. Jadi setakat itu sajalah perbincangan kita. Jadi moga-moga kita dah dapat menyempurnakan dua ayat yang pertama daripada surah Tabarak. Jadi moga-moga kita dapat membaca dan kita dapat mengulangi dan memahaminya dan menghayatinya. Jadi segala yang baik itu daripada Allah SWT. Segala salah silap itu daripada diri saya sendiri. Dan moga-moga kita dipelihara lah kan, di malam yang mulia ni. Dan moga-moga Allah Ta'ala memberi keberkatan di akhir bulan Syaban. Moga-moga kita dapat dipanjangkan umur dan memberi ibadat di dalam bulan Ramadan. Wallahu ta'ala alam. Jadi segala yang baik daripada Allah Ta'ala, segala salah silap tu daripada diri saya sendiri. Jadi terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang bersama-sama lah membaca dan kita sama-sama mendengar tazkirah. Moga Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم الطف بأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم.